على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى insyaallah. Hasbiyallahu lidini, hasbiyallahu lima ahammani, hasbiyallahu liman hasadani, hasbiyallahu liman bawa alayya, hasbiyallahu liman kadani bisu'in, hasbiyallahu indal maut, hasbiyallahu indal mas'alati fil qabr, hasbiyallahu indal mizan, hasbiyallahu indas sirat, hasbiyallahu allazi la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minan nar min syarril kufar min ghadabil jabbar wal izzati lillahi war rasul minin. Allahumma ghnina bi halalin haram ilun sima bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya wit ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa tammi lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Allahumma ta'alaina hikmataka wa anshur alaina min hazaimatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqu ya Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu suwa ya Allah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifa antuhimal dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk pengisian maghrib kita lewat sedikit. Mudah-mudahan pengisian sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala di awan masyarakat, insyaAllah. Kita terus sambung baca. Jom kita baca tafsir Al-Quran Tuan Guru Nik Abdul Aziz. Untuk lagi barakah, kita hadiahkan dia dan terus baca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu InsyaAllah sebelum tu kita share dulu dalam grup, dalam Facebook. Mohon kita share, insyaAllah. Sama-sama kita share. Mudah-mudahan ada barakah pengajian kita sambil kita duduk dalam musim PKP. Kita share majlis ilmu, insyaAllah, sama-sama. Boleh share di status, insyaAllah. Okey, insyaAllah. Kita masuk hari ini ayat nombor 1 surah Hud ya, yang dikarang, yang ditulis oleh tuan guru kita, tuan guru Aziz Abdul Aziz Nikmat, tuan guru kita. Sambil tu kita baca amalan doa dia, insya-Allah. Sambil kita amalkan doa dia. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Sesungguhnya segala puji hanya kepada Allah. Kami memuji, meminta tolong dan meminta ampun kepadanya. Kami memohon dijauhkan daripada keburukan diri kami, daripada jahat amalan kami. Sesiapa yang Allah beri hidayah kepadanya, dia tidak sesat, tidak akan sesat. Siapa yang disesatkan,
tidak ada hidayah untuknya. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang Esa. Tidak ada sekutu baginya dan Muhammad itu adalah hamba dan utusannya. InsyaAllah. Terus kita pergi surah yang ayat yang pertama, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sama-sama kita baca. Bukan saya nak tafsir, cuma baca tafsir Tuan Guru kita sama-sama, insyaAllah. Kalau tak baca, sampai bila takkan baca kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat pertama surah Hud. Alif lam Alif lam ra. Kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir. Maksudnya alif lam ra. Alif lam ra, Al-Quran sebuah kitab yang tersusun ayat-ayatnya dengan tetap teguh. Kemudian dijelaskan pula kandungannya satu persatu. Kemudian dijelaskan kandungannya satu persatu, yakni susunan dan penjelasan itu adalah dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha mendalam pengetahuannya. Surah Hud ayat 1. Surah Hud ayat surah nombor 11. Ayat yang kita baca hari ini ayat nombor 1, insyaAllah. Mula-mula sekali Tuhan sebut perkataan Alif Lam Ra. Kalimah ini terdiri daripada huruf Alif, Lam dan Ra. Kalau kita hendak baca secara bersambung-sambung pun boleh, atau hendak baca secara sebutir-sebutir pun tidak mengapa. Dari segi hukum, membaca sebegitu tidak salah. Kalau kita baca bersambung pun, ia tidak bersambung juga. Ya? Kalau kita bersambung pun, ia tidak bersambung juga kerana ia adalah huruf muqattah. Muqatta'ah, huruf keratan. Ni, ya? Seperti macam yang kita baca surah Al-Baqarah pun ada juga. Alif, Lam, Mim. Huruf-huruf potong ataupun huruf-huruf keratan. Serupa kita, apa yang Tok Guru tulis ini, serupa kita kata di huruf D dan O. D dan O bukannya perkataan. Ia terdiri daripada D dan O. DO. District Official. Ataupun kalau kita sebut pegawai jajahan, orang tidak akan memahami. Orang sebut DO, orang tahu itu pegawai di pejabat tanah, pegawai jajahan, pegawai pentadbiran jajahan, district official, bahasa Inggeris dia. Itu contoh keratan yang ditiru daripada Al-Quran, huruf yang daripada huruf alfabet. Tetapi kalau sebut DO, OCPD, CPO, KL, orang tahu belaka. Inilah huruf muqatta'ah, perkataan sekerat-sekerat yang manusia tiru daripada Al-Quran sejak 1500 tahun dahulu lagi. Bukannya orang putih yang mengajar kita sebutan itu. Orang putih sendiri pun tiru daripada kitab suci Al-Quran Al-Karim. Kita bangga ingatkan orang putih yang tulis. DO, orang putih tulis. Orang kononnya summarize lah, ada perkataan yang panjang. Kita sangka orang putih punya, Inggeris punya, trend baru punya. Rupanya Allah dah tulis dah. Allah dah tunjuk dalam Al-Quran. Alif Lam Mim, Alif Lam Ra. Kita yang meniru rupanya. Kita tertipu juga dengan huruf orang putih. Itu DO, OCPD, CPO, KL, UNESCO, UNESCO, OIC, macam-macam. Apakah makna Alif Lam Ra? Sebagaimana kata Tuan Guru Ambo ataupun hamba sentiasa sebut, alim ulama kita menggunakan Allahu a'lamu radu bizalik. Tuhanlah yang maha mengetahui maksudnya. Huruf keratan, huruf potong-potong ni cuma Allah saja yang tahu. Semua alim ulama beritahu. Alim ulama sendiri menyebutnya dengan segala rendah hati dan segala khusyuk tawaduk daripada seorang manusia.
walau bagaimanapun alim sekalipun, walau bagaimana alim sekalipun, mereka mengaku, ya Allah, ya Tuhanku. Mereka mengaku, ya Allah, ya Tuhanku, aku tidak faham benda ini. Ni cerita yang ditulis oleh ulama, masih lagi tidak boleh mengaku apa yang Allah tulis. Pasal memang kelemahan kita tak faham. Bila tak faham, tak tahu, kita mengaku kita tak tahu. Tapi kadang-kadang perangai hebat manusianya tidak langsung nak mengetahui, mengaku yang dia tidak tahu. Masih lagi meneruskan bab-bab sombongkan diri. Itu yang tak berhenti bab kesombongan manusia. Tak berhenti bab kesombongan manusia. Saya nak share hari ni, saya dapat join tengok tadi cerita bab My Quran Time hari ni, ulang kaji. Ceritakan agenda dalam surah Al-A'raf, agenda syaitan ni takkan berhenti. Takkan dia berhenti dengan bab sombong, ataupun dia takkan berhenti attack manusia ni untuk jadi tidak akan merendah diri. Agenda syaitan, tujuan syaitan ataupun agenda syaitan ni sampai sekarang dia takkan berhenti menghiaskan manusia jangan merendah diri. Contoh manusia yang susah nak rendah diri sampai sekarang pun masih ada, iaitu Bani Israel. Macam-macam Allah tunjukkan mukjizat, sampai berpuluh-puluh mukjizat Allah tunjuk, sampai tenggelam Fir'aun, masih lagi hebatnya kedegilan, kebusukan ataupun kerasnya hati manusia Bani Israel ni. Bukan dia tengok live streaming, kita tengok kuliah ni kita live streaming, ialah secara langsung, tapi jauh daripada kita. Yang Bani Israel tengok di depan mata, itu pun masih lagi bukan live secara langsung, di depan mata. Dia punya keras hatinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bimbang. Itu nak mengingatkan kita, menyebut Bani Israel telah membuat sampai dah tenggelam Fir'aun, dia buat lagi anak patung lembu. Kemudian nak minta Nabi Musa untuk sembah Tuhan yang baru. Tu hebatnya Bani Israel. Kemudian bila Nabi Musa balik, marahnya Nabi Musa pada kaum dia. Pasal dah bertemu dengan Allah Ta'ala, balik diuji lagi. Itu hebatnya sabarnya Nabi Musa. Nabi Musa tu terlampau sabar. Diuji dengan kaum Kipti, kaum Fir'aun. Diuji lagi kaum dia sendiri, Bani Israel. Hebatnya. Hebat ujian dialami oleh Nabi Musa. Sebab tu Nabi Musa diceritakan banyak di dalam Al-Quran. Balik pada kitab ini, jadi ini merupakan rahsia. Bila huruf Alif Lam Ra ni yang diceritakan oleh Tuan Guru, alim ulama sendiri menyebutkan dengan segala rendah hati dan segala khusyuk, tawaduk daripada seorang manusia. Walau hebat alim mana pun, mereka mengaku, ya Allah, ya Tuhanku, aku tidak faham benda ini. Tu orang yang betul-betul sayang, rendah, malu dengan Allah Ta'ala. Tawaduknya manusia. InsyaAllah perenggan seterusnya, jadi ini merupakan rahsia di antara banyak-banyak rahsia Allah Ta'ala turunkan ke dunia ini. Jangan pula tuan-tuan berfikir, kalau sudah rahsia, buat apa lagi diturunkan Al-Quran. Kita soal semula, satu inikah saja rahsia Allah, atau ada banyak lagi? Banyak lagi rahsia-rahsia Allah Ta'ala di muka bumi ini, di muka dunia ini, yang sampai sekarang manusia tidak boleh selesaikan, tidak boleh dianalisiskan. Adakah kita faham belaka hal ehwal segala makhluk yang berada di hadapan kita ini? Bila kita bangun pagi, celik sahaja mata tengok bukit tersergam,
faham ke kita apakah tujuan Tuhan membuat bukit bukau? Tu rahsia. Rahsia huruf tadi lain cerita, ni rahsia bukit. Yang dalam dunia ni pun kita tak habis nak selongkar. Yang dalam dunia ni kita masih lagi tak habis selongkar. Orang kata bukit bukau adalah sebagai pasak atau paku bumi. Kalau begitu, mengapa bukit ini tinggi, bukit ini rendah, yang ini lengkuk, yang itu lurah, yang ini datar, yang ini melengkung? Ini rahsia yang sampai sekarang manusia tidak mampu memahaminya lagi. Apabila menaiki kapal terbang, kita dapat tengok suatu pemandangan yang benar-benar mengagumkan hati. Apabila kita berada di atas awan dan kita hendap ke bawah, kita tengok awan ini macam kekabu atau kapas yang digembur. Bukan main comel, cantik dan sama rata belaka. Seolah-olah ada orang yang meratakannya semua sekali. Kita kata, Subhanallah. Kerjamu, ya Allah. Apakah rahsianya kamu buat benda ini? Nampak? Allah buat. Sampai sekarang ahli-ahli sains, walau bagaimana bijak sekalipun, hanya sedikit sahaja mereka dapat memecahkan masalah ini. Di muka bumi pula ada rahsia Allah Ta'ala yang masih hingga sekarang tidak terurai lagi. Dengan rumput rampainya yang tidak mampu kita tebas, sentiasa saja tumbuh. Mengapa Tuhan buat rumput dan lalang? Takkanlah Allah Ta'ala yang begitu cerdik sanggup buat benda-benda yang tidak ada faedah. Kita yang bodoh ini pun tidak buat benda-benda yang tak pakai kerja ataupun sia-sia. Bahasa Kelantan, tak pakai kerja. Yakni sia-sia. Ini kan pula Tuhan Maha cerdik, Tuhan yang Maha bijak. Sudah tentulah tiap-tiap perkara yang dia buat ada faedah dan hikmahnya belaka. Cuma terletak di atas kita, sama ada rajin ataupun tidak, untuk mencungkil rahsia dan menganalisis masalah ini. Setiap yang Allah buat tu pasti ada hikmah dia, pasti ada faedahnya. Allah Maha cerdik, Allah Maha bijaksana, Allah Maha mengetahui. Kita ni saja-saja yang kadang-kadang mengata Allah Ta'ala, kenapa buat ini, kenapa buat ini. Kalau hujan pun, hujan lebat pun marah, banjir pun marah, tak hujan lagi marah. Macam tu lah perangai manusia. Maksudnya kita ni tak nak terfikir macam mana, apa dia yang Allah buat. Hebatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Subhanallah. Walaupun begitu, manusia ini Allah Ta'ala buat secara semula jadi bertabiat, suka bertanya-tanya dan menengok benda yang dia tidak faham dan tidak tahu. Di dalam ilmu psikologi, sifat ini dipanggil hubbu tatallu'ati. Dipanggil sifat yang dipanggil ilmu psikologi. Kalau orang kampung pagi-pagi lagi dia sudah menjenguk-jenguk, melihat-lihat, tertanya-tanya khabar. Kalau orang bandar pula pagi-pagi lagi membeli surat khabar. Tindakannya membeli surat khabar itu kita anggap hendak bertanya khabar hal ehwal dunia. Menjenguk ke Eropah, menjenguk ke sana sini untuk memuaskan keinginan manusia dan memberitahu perkara yang dia sendiri tidak faham. Tu zaman dulu ada surat khabar. Zaman sekarang langsung tak pakai. Ada juga surat khabar. Level-level umur-umur yang generasi surat khabar. Sekarang generasi WhatsApp, generasi Bip, generasi Telegram, generasi Facebook. Pagi-pagi tengok handphone dah. Tak beli surat khabar. Dulu bersusun surat khabar. Metro, Utusan, Berita Harian, macam-macam. Star, New Straits Times. Canggih. Baca surat khabar putih. Inggeris. Nak tahu cerita sekeliling, nak tahu cerita di US, nak tahu cerita di Eropah. Sekarang tak payah.
Pasal apa? Terpampang depan TV, terpampang depan handphone. Itu kelebihan sekarang. Tu perangai manusia terus terbawa walaupun bertukar trend, bertukar fashion tentang teknologi. Tapi manusia masih lagi bangun saja tidur, mesti nak mengetahui apa yang berlaku di alam ini. Setengah ulama berkata Alif Lam Ra bermakna Tuhan memberitahu bahawa Al-Quran ini datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukti huruf-huruf ni didatangi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bumi yang kamu pijak, akulah yang membuatnya, dan langit yang kamu junjung pun aku jugalah yang membuatnya. Kalau kamu boleh makan nasi yang aku buat, boleh telan air yang aku buat, boleh sedut udara yang aku buat, maka mengapa kamu tidak boleh menerima Al-Quran? Ingatan kita, diingatkan kita hebatnya Allah Ta'ala. Pasal apa? Allah dah memberitahu Quran datang daripada Allah. Bumi yang kita pijak ni siapa punya? Allah punya. Allah yang buat. Manusia tak mampu nak buat. Akulah yang membuatnya. Langit yang kamu junjung tu pun Allah yang membuatnya. Langit tinggi, tak ada siapa pun sokong. Kita buat bumbung rumah kena ada bab sokong, ada structure, ada frame structure. Allah buat langit tak ada pun structure. Kita cuma tumpang teduh di langit Allah Ta'ala. Kita makan nasi, Allah yang buat, bukan manusia yang buat. Kita telan air, Allah juga yang buat. Kita sedut udara yang hari-hari kita sedut hari ini pun masih lagi Allah yang buat. Kemudian mengapa kita ni bila semuanya datang daripada Allah Ta'ala, kenapa kita tak nak menerima dari Allah, yakni Al-Quran? Kenapa? Ini yang tulis oleh Tuan Guru. Sedangkan Al-Quran ini aku juga yang membuat. Allah yang buat juga Al-Quran. Kenapa kita tak nak terima? Malu kita, tuan-tuan. Ini diceritakan dari tafsiran Tuan Guru. Kalau tidak percaya bahawa Al-Quran ini aku yang buat, cuba kamu buat sejenis Al-Quran baru yang mempunyai susunan bahasa, kandungan hukum serta mengandungi cerita yang akan datang dan yang sudah lepas, juga mengandungi nasihat serta tunjuk ajar secantik dan seindah serupa Al-Quran ini. Cuba kamu buat kerana Al-Quran yang aku buat ini menggunakan huruf-huruf abjad, yang menggunakan huruf alif, ba, ta juga. Bila kamu bangun pagi, celik sahaja kamu boleh bercakap. Kamu mula bercakap. Bagaimana kamu bercakap? Kamu guna huruf alif, ba, ta, itu jugalah baik Melayu, Arab mahupun orang putih. Allah, tuan-tuan. Itu cabarnya kita. Kita memang tidak mampu. Kenapa? Kalau tak hendak juga percaya dengan Al-Quran, Allah suruh kita buat satu jenis yang sama dengan level Al-Quran, yang ada susunan bahasa, yang ada susunan kandungan hukum, dan ada cerita yang akan datang dan cerita yang selepas, mengandungi bab nasihat dan tunjuk ajar cantik, tunjuk ajar yang cantik, indahnya rupa Al-Quran. Cuba kamu buat kerana Quran yang aku buat ini mengandungi huruf-huruf yang menggunakan huruf alif, ba, ta, huruf abjad, susunan yang cantik. Ini kena renung. Mohon, maksudnya kita kena renung. Tak mampu manusia. Ada dulu orang nak buat tapi tak jadi. Kena kita jelaskan mesej pada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang putih guna huruf A, B, C yang dipanggil alfabet kerana mereka tidak boleh menyebut huruf alif, ba, ta. Alfabet alif, ba, ta. Al-Quran ini juga menggunakan alif, ba, ta. Tidak kata Al-Quran ini menggunakan bahasa yang tidak ada huruf alif, ba, ta. Semuanya ada.
Manusia orang putih Eropah tiru huruf alif bata, tukar jadi alfabet. Kita tertipu juga bab alfabet ni, padahal asalnya daripada alif bata. Tu kadang-kadang kita yang umat Islam tak nak mengkaji, duduk diam selesa yang amat sangat. Jadi kalau Al-Quran ini menggunakan huruf alif bata, maka mengapa kamu tidak boleh buat Al-Quran lain yang serupa dengan Al-Quran aku ini? Al-Quran Allah. Kalau betul Al-Quran ini Muhammad yang buat, cuba kamu buat Al-Quran lain yang serupa dengannya. Kalau kamu boleh buat Al-Quran lain serupa dengan apa yang Muhammad buat, maka tidak payahlah kamu menuruti Muhammad, sebab kamu dengan Muhammad lebih kurang sama. Kedua-duanya boleh membuat Al-Quran, tetapi kalau Muhammad yang buta huruf, apa yang orang tulis pun dia tidak boleh baca, dan hendak menulis pun apa yang dalam otaknya pun tidak boleh. Sedangkan kamu yang boleh membaca dan menulis pun tidak boleh membuat Al-Quran. Maka camlah Al-Quran itu diturunkan dari langit daripada aku. Itu peringatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita tak boleh buat, Nabi pun tak boleh buat. Semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Al-Quran ini datang dari langit daripada aku, yakni Allah tidak mendengar juga kamu ini memang jenis keras kepala. Kalau kamu tidak boleh buat Al-Quran sedangkan Muhammad ada Al-Quran, berarti Muhammad ini memang Nabi. Maka kamu yang tidak Nabi mesti tunduk dan patuh kepada orang yang menjadi Nabi. Kerana aku lantik seorang sahaja Nabi untuk akhir zaman, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penerangan Allah Ta'ala. Ya. Bila Quran datang dari langit daripada Allah, maksudnya kalau tak juga mendengar kita ni memang jenis keras kepala. Bahasa keras lagi, kepala batu. Tu. Pasal apa? Quran dah ada. Sampai sekarang ni pun dah ada COVID pun masih orang tak hendak ngikut Al-Quran. Ni diulang balik dalam Quran. Betul lah. Bila dibacakan surah Al-A'raf tu, peristiwa yang berlaku pada kaum-kaum yang Allah musnahkan, Allah ratakan, Allah matikan, Allah hancurkan semua. Kaum-kaum tersebut memang mengelak, memang benci dengan Allah Ta'ala, memang maksiat dengan Allah Ta'ala, lawan Allah sebenar-benarnya. Allah dah buat semuanya, Allah menang. Kita yang sekarang Allah bagi macam mana? Ya, kaum Mesir, orang Mesir tadi diceritakan dalam Al-Quran tadi, berpuluh kali dibagi, daripada tenggelamnya laut, kemudian datang musim kuman, datang katak, datang belalang, sampailah macam-macam, tapi masih lagi kedegilan tu yang amat sangat. Tu yang bagi keras kepala ataupun kepala batu. Ini ditulis, Allah bagi tahu kalau tak hendak juga Quran juga daripada langit, maknanya kita ni jenis kepala keras kepala. Kalau kamu tidak boleh kuat Al-Quran sedangkan Muhammad ada Al-Quran, berarti Muhammad itu memang Rasulullah SAW. Kamu tidak Nabi. Kamu yang tidak Nabi mesti tunduk pada Rasulullah SAW. Kerana aku lantik, Allah lantik seorang sahaja Nabi untuk akhir zaman, iaitu Muhammad SAW. Sikit lagi. Itu di antara pentafsiran yang dikemukakan oleh setengah-setengah alim ulama bagi membolehkan kita sebagai orang yang tidak mengaji, yakni tidak belajar banyak dan yang tidak berilmu tinggi, dapat tumpang berfikir. Alim ulama kita menyebut bahawa alif lam ra sebagai ayat kata-kata mencabar, ittihaddi, iaitu kata-kata yang ditujukan untuk mencabar atau bertanding. Kalau kamu sanggup lawan aku, mari kita bertanding, mari kita berlawan. Ni kemungkinan perkataan tersebut bila alim ulama berkata. Yang namanya huruf kerat-kerat tu
diibaratkan sebagai kata-kata mencabar. Tu kena rendong kita. Jadi Islam ini bukan sahaja mengajar berlaga buku tangan, mengajar bergaduh dan mengajar berperang, tetapi juga mencabar pemikiran manusia. Bermacam-macam cara yang Allah Ta'ala gunakan supaya manusia berselera untuk menerima Al-Quran. Macam-macam pujukan daripada Allah Ta'ala untuk terima Quran. Sampai lah ni pun Allah tunjukkan lagi Quran. Siap baris, siap dengung, siap berkala, siap boleh berhenti mana, boleh ulang balik di hukum-hukum bab tajwid. Semuanya Allah tunjukkan. Dah ada pula siaran dalam TV Al-Quran untuk memujuk hati-hati supaya jadi hati yang sejahtera. Itu hati manusia. Seterusnya Tuhan berkata, kitabun. Al-Quran ini adalah kitab. Ya? Al-Quran ini adalah kitab. Tuhan tahu bahawa manusia ini hormat kepada kitab. Lebih-lebih lagi orang Melayu. Di dalam almari rumahnya ada yang dipanggil box ataupun buku. Dan ada yang dipanggil kitab. Ilmu hisab, ilmu geografi, ilmu kedoktoran, ilmu kesihatan, ilmu sains dan ilmu teknologi. Walaupun buku itu bertambun-tambun, dia tidak memanggilnya sebagai kitab sains atau kitab geografi, tetapi dipanggilkan buk sains atau buk geografi. Jika dipanggil kitab, camlah kita bahawa itu jenis yang datang dari langit, seperti kitab fikah, kitab tauhid, kitab tafsir. Ni jenis manusia nak bezakan kitab dengan buku. Buku ada sains, engineering, account, semua ada bab bukunya. Tapi nak bezakan buku dengan kitab, kitab tu memang disangka kitab yang datangnya daripada langit. Hukum tauhid, kitab tafsir. Kalau kita ada buku fikah, buku tafsir, buku tauhid, camlah kita bahawa dia sudah mulai keliru. Dia tak panggil kitab, dia panggil buk. Dia tidak ada membeza, dia tidak tahu membezakan antara buk dengan kitab. Kitab itu satu perkataan yang digunakan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai perkataan mulia dan perkataan tuah yang diberikan khusus untuk benda yang datang dari langit. Tu macam mana perkataan kitab tu berlaku, puncanya datang daripada langit. Tak sama dengan buku. Kalau kita gunakan, kalau kita hendak gunakan juga perkataan kitab untuk buku-buku kita, artinya kita tidak pandai menyusun perkataan. Tak kena langsung. Tak kena langsung, tak mengena langsung. Tak layak langsung. Benda datang daripada langit, perkara ilmu daripada langit, kita panggil buku. Tak mengena langsung. Serupa kita tidak memanggil anak kita dengan gelaran tuanku. Walau bagaimanapun kita sayang kepada kita yang tidak bergelar datuk. Isteri kita orang panggil datin kerana datuk adalah gelaran yang diberi oleh kerajaan kepada seseorang yang dianggap berkhidmat kepada negara. Jadi ada perkataan tertentu seperti datuk, datin, tan si, tun yang berhormat, yang amat berhormat, yang arif, semuanya tidak boleh kita gunakan sembarangan. Kalau semua orang kita panggil dengan gelaran yang berhormat, nanti orang kata kita tidak pandai bercakap dan tidak tahu adab. Gelaran tu pun diceritakan kena pada orang yang ada gelaran. Tak boleh suka-suka nak panggil orang tu datuk ataupun tan sri. Tuhan kata Al-Quran ini adalah kitab. Kamu hormat kepada kitab. Kamu hormat pada kitab. Kalau kamu hormat kepada kitab, maka inilah kitab Allah. Walau kita mengaji, yakni belajar kitab sebanyak mana sekalipun, biar tentu kitab kita itu selaras dengan Al-Quran. Ibu segala kitab, kitab-kitab yang tidak selaras dengan ajaran Allah, maka tidak usahlah dinamakannya sebagai kitab, kerana
kitab-kitab ini ialah tulisan daripada langit untuk manusia di bumi. Tu level antara buku dengan kitab. Dia tak sama. Pasal apa? Darjatnya, levelnya, dia datang dari mana, ke mana nak dibawanya. Sains untuk sains, hisab, matematik untuk matematik, geografi untuk geografi. Tapi kitab daripada Allah Ta'ala, dia tersendiri levelnya. Dia tak boleh panggil buku, dipanggilnya kitab. InsyaAllah. Sikit lagi, kempen seterusnya. Tuhan berkata, uhkiman ayatuhu. Ya. Segala ayat-ayatnya diperkukuhkan. Perkataan ayat asalnya, maknanya ialah tanda. Di dalam Al-Quran, perkataan yang sekerat-sekerat itu juga dipanggil ayat. Dalam keseluruhannya, ia dipanggil surah, seperti mana surah Yasin. Jadi sebanyak mana keratan ataupun ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran ini, khimat, telah diperkukuhkan. Bagaimana kukuhnya, InsyaAllah kita sambung akan besok. Sambungannya panjang lagi cerita surah Hudud, ya, surah Hudud ayat nombor 1. Kita sambung besok muka surat 6 insya-Allah. Mana yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah daripada saya sendiri. Sama-sama kita teruskan membaca tafsir Tuan Guru Ni Aziz insya-Allah. Kita sudahi dengan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم طول أعمالنا وسهل أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وأن الشر بنا واقض وجنا في الدين ودنيا والآخرة. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan dan jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu dzunuba illa anta tasanna bizi wa jabar wa tasamna bil malakut allazi la yamut isrif annal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasuqu ya Allah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu suwailullah. Bismillah ma sya'allah man kana min ni'matin faminallah. Bismillah ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asma bismillahilladzi la yadurru ma asmi azza. Bismillahil kafi. Bismillahil mu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma asmi syai'un fil ardi wa la fis samai. Bismillah ala nafsi wa dini. Bismillah ala wa mali. Bismillah aliyah. Bismillah ala ahli wa mali. Bismillah ala kulli syai'in a'tani rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu rabbi la usyriku bi syai'an nazzajaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairu. Allahumma inni a'udzubika min syarri kulli jabbarin anid wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'is su wa min syarri kulli dabbah anta akhizun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azaban nar. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal izzatu lillahi wa lirrasul. Allahumma ghanina bihalalin haram wa siwa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya wit ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanallahi la ilaha subhanallah syadidil arkan subhanama yadhhabu bil laili wa ya'ti bin nar subhana man la yushghilu sya'an wa sya'an subhanallahil hannan mannan subhanallahil musabbahi fi kulli makan.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah sambung esok. Jumpa lagi lepas subuh, lepas my Quran time, insyaAllah. Kita tengok my Quran time dulu, baru kita kuliah, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.